Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, untuk hari ini, cikgu harap semua dalam keadaan sihat. Okay, untuk hari ini kita akan sambung kepada organisma unisel dan juga organisma multisel. Okay, organisma unisel dan juga organisma multisel. So, dalam subtopik ini, apa yang kamu kena tahu adalah apakah maksud organisma unisel? Apakah maksud organisma multisel? Okey, kemudian apakah contoh bagi kedua-dua ni? Apakah contoh bagi organisma unisel? Apakah contoh bagi organisma multisel? Okey, kita kena tahu maksud dia apa. Okey, kena tahu maksud dan kita kena tahu apakah contoh organisma unisel dan juga organisma multisel. Di samping kamu kena tahu bagaimana rupa bentuk organisma unisel dengan multisel tersebut. Okey, boleh? Okey, now kita tengok. Okey, organisma terbahagi kepada dua. Okey, kita bahagikan kepada dua iaitu organisma unisel dan satu lagi adalah organisma multisel. Cikgu, organisma tu apa cikgu? Saya dah lupa dah organisma ni apa. Okey, organisma ni adalah benda hidup. Organisma ni benda hidup. Okey, bila sebut je benda hidup, mestilah apa? Bila sebut je benda hidup, mestilah ada sama ada dia tu alam haiwan, adakah dia tu haiwan ataupun dia tu jenis tumbuhan. Adakah dia tu jenis haiwan ataupun jenis tumbuhan. So itu adalah organisma. Organisma ni merupakan benda hidup. Organisma ni merupakan benda hidup. So bila sebut je benda hidup, maksudnya benda yang boleh bernafas, yang boleh membesar, yang boleh membiak. Okey, so apa dia? Iaitu haiwan ataupun tumbuhan. Di bawah kategori haiwan ataupun tumbuhan. Kerusi, meja, nasi, apa lagi? Periuk, belanga apa semua tu bukan organisma tau. Itu bukan organisma sebab dia bukan benda hidup. Dia tak boleh bernafas, dia tak boleh membiak, dia tak boleh membesar. Ingat balik yang tu. Okey, so organisma adalah benda hidup, okey, iaitu haiwan ataupun tumbuhan. Sama ada dia tu alam haiwan ataupun alam tumbuhan yang boleh membiak, yang boleh membesar. Okey, boleh. Kemudian di bawah organisma ini, dipecahkan kepada dua, iaitu organisma unisel dan juga organisma multisel. Unisel dan multisel. Okey, cikgu, saya tak pernah dengar lah cikgu, unisel ni apa? Multisel ni apa? Okey, organisma unisel adalah organisma yang mempunyai satu sel sahaja. Organisma unisel, uni maksudnya satu. Okey, uni maksudnya satu. Sel maksudnya sel lah. Unisel bermaksud organisma yang mempunyai satu sel sahaja. Cikgu, macam mana kalau dia ada 2 sel, ada 3 sel, ada 1,000,000 sel? Macam mana tu cikgu? Okey, kalau organisma itu mempunyai banyak sel, kita panggil sebagai organisma multisel. Multi kat sini bermaksud banyak. Okey, bermaksud banyak. Sel ni bermaksud sel lah. Banyak. Cikgu, apa maksud banyak tu? Banyak tu saya tak faham cikgu. Apa maksud banyak tu? Okey, banyak di sini bermaksud lebih daripada satu. Lebih daripada satu. Lebih daripada satu tu kita kira sebagai banyak. Allah, buruk now tulisan cikgu. Saat cikgu padam. Cikgu dah jenuh kontrol dan tulisan saya ni. Okey, lebih daripada satu. Lebih daripada satu. Okey, so kalau lebih daripada satu itu dikira banyak. Okey, katakanlah dia ada 2 sel. Kalau dia ada 2 sel, bermaksud dia adalah organisma multisel sebab dia lebih daripada satu. Faham tak? 2 dan ke atas. Lebih daripada satu itu adalah organisma multisel. Boleh? Kalau dia ada satu je, okey, kita panggil unisel. Uni ni special, very unique sebab dia ada satu je sel. Okay, so kita panggil sebagai organisma unisel. Tapi kalau dia ada lebih daripada satu ataupun 2, 3, 4, 5 ataupun 1,000,000 sel, kita panggil sebagai organisma multisel. Okay, boleh? Boleh faham tak? Boleh faham tak cakap ni?
Boleh. Very good. Bagus. Okay, now kita sambung lagi. Apakah contoh organisma unisel dengan organisma multisel ni? Allah, kok bahasa mak gerih lah pula dah cikgu. Tak apa, simple je. Senangnya. Unisel. Okay, ni unisel Okay, set. Cikgu lupa nak edit dia ni. Okay, organisma unisel. Nanti kan hampa tengok pening pula. Okay, organisma unisel, organisma multisel. Okay, saya tengok. Okay, uni. Kami ingat balik uni. Pecah kat situ. Uni bermaksud satu. Sel tu bermaksud sel lah. Okay, sel ni sel lah. Okay, kemudian multi bermaksud banyak. Okay, banyak atau lebih daripada satu sel. Banyak ataupun lebih daripada satu sel. Okay, sekejap cikgu takut apa tak faham simbol ni. Okay, lebih daripada satu sel. Lebih. Allah. Okay, lebih daripada satu sel. Ni multisel. Kena ingat balik. Okay, sel ni bermaksud sel lah. Okay, jom kita tengok apakah contoh organisma unisel. Kita tengok yang pertama ni dulu. Apakah contoh organisma unisel? Ni nama saintifik dia. So dalam bahasa Inggeris nama dia. Okay, yang pertama ni sebut bersama-sama dengan cikgu. Okay, sebut bersama-sama dengan cikgu. Tak semestinya akan buka mic tu, kamu boleh tutup. Okay, dan boleh sebut bersama-sama dengan cikgu. Okay, yang pertama adalah ameba. Sebut supaya kamu boleh ingat. Ameba. Okay, yang pertama adalah ameba, ni nama saintifik dia lah. So dalam bahasa Inggeris. Okay, yang pertama adalah ameba. Okay, yang kedua Chlamydomonas. Sebut sama-sama dengan cikgu. Chlamydomonas. Okay, Chlamydomonas. Okay, yang ketiga kita ada Euglena. Okay, Euglena. Yang ketiga Euglena. Sebut bila kamu sebut kamu boleh ingat. Okay, Euglena. Okay, yang keempat Paramecium. Yang keempat Paramecium. Sambil-sambil tu kamu kena tengok juga dia punya struktur dia. Paramecium ni kalau kita tengok dia bentuk dia macam tapak kasut. Dia bentuk dia macam tapak kasut. Lepas tu dia ada banyak bulu-bulu kat sini yang kita panggil sebagai silia ni sebenarnya ni. Dia ada banyak kat sini. Okey, ini adalah Paramecium. Okey, Chlamydomonas tadi dia bentuk macam lipas je. Nampak dia macam lipas macam tu. Okey, Euglena bentuk dia macam ni. Kena ingat bersama dengan bentuk. Okey, ameba bentuk dia macam ni. Okey, lepas tu kita ada yang kelima iaitu yeast. Yeast bentuk dia macam ni. Okey, kamu kena ingat bersama dengan bentuk dia sekali. Okey, ini adalah organisma unisel. Ini adalah organisma unisel. Cikgu susahlah nak ingat cikgu organisma unisel ni. Allah, apa ni saya ni? Okey, susah nak ingat cikgu nak buat macam mana? Okey, jom cikgu tunjukkan bagaimana cara mudah nak ingat organisma unisel ini. Okey, kita ada, kamu ingat kita ada sebenarnya pen color purple lah. Okey, kita ada Pauce, P-A-Y-C-E. P-A-Y-C-E. Kamu ingat organisma unisel je Pauce ni. Kau kena sebut apa tah? Pauce. Ikutlah kamu nak sebut macam mana. Janji kamu ingat P-A-Y-C-E. P-A-Y-C-E. So apa dia P-A-Y-C-E ni? P-A-Y-C-E ni mewakili organisma unisel. Okay, P stand for what? P ini mewakili apa? P ini mewakili Paramecium. P ini mewakili Paramecium. P yang pertama yang depan sekali itu mewakili Paramecium. Okay. A mewakili apa? A mewakili ameba. A mewakili ameba. Okay, A mewakili ameba. Okay, Y mewakili apa cikgu? Y mewakili yeast. Okay, Y mewakili yeast. Okay, Y mewakili yeast. Okay, C mewakili apa? C mewakili Chlamydomonas. Tu ada dah ni. C mewakili Chlamydomonas. Okay, kemudian E kat sini mewakili Euglena. E kat sini mewakili Euglena. So kamu ingat organisma unisel
Pauce. Organisma unisel, pauce. P-A-Y-C-E. P-A-Y-C-E. Paramecium, ameba, yeast, Chlamydomonas, euglena. Boleh ni? Boleh faham tak ni? Boleh faham tak ni? So kalau dalam soalan periksa dia suruh kamu kelaskan organisma unisel dengan multisel, kamu boleh ingat senang. Okay, boleh Okay, very good. Okay, sekarang ni macam mana pula kita nak ingat untuk organisma multisel, iaitu organisma yang mempunyai banyak sel ataupun lebih daripada satu sel. Kalau dia ada 2 sel, itu dah dikira sebagai organisma multisel. Okay, macam mana? Okay, kamu ingat SPM. SPM. SPM tahun 2020. SPM tahun 2020 mencipta sejarah. Betul tak? Di mana murid yang mengambil ataupun calon SPM tahun 2020 ni ambil exam umur berapa tahun? 18 tahun. Ambil exam umur 18 tahun. Tapi kamu tukar SP ni, P ni kamu tukar kepada H. Dia jadi HM. HM. SPM ni kamu tukar kepada HM. Apa dia HM tu? Okey, S yang pertama ini S yang pertama ini adalah mewakili, S yang pertama ni, depan sekali ini, itu adalah spirogyra. Ini adalah spirogyra. Macam mana bentuk spirogyra ni? Dia panjang macam ni, lepas tu dia macam ada gelung-gelung macam ni. Dia macam ada gelung-gelung macam ni. Ini adalah spirogyra. So S kat sini adalah spirogyra. Kamu sebut dah sama-sama dengan cikgu, spirogyra. S yang kat depan sekali itu adalah spirogyra. Kemudian H kat tengah ni. H kat tengah ini adalah mewakili hydra. H yang kat tengah ini adalah mewakili hydra. H yang kat tengah mewakili hydra. Manakala M yang kat belakang ini adalah mewakili muko. M yang kat belakang ini adalah mewakili muko. M yang kat belakang mewakili muko. Senang nak ingat. Organisma multisel adalah HM. HM. SHM. S yang kat depan ni SM ke-8 tau. S yang kat depan ni mewakili spirogyra. H yang kat tengah ni mewakili hydra. M yang kat belakang ini mewakili muko. Macam tu. Boleh? Boleh ni? Boleh faham tak ni? Boleh. So ini semua adalah organisma yang sangat-sangat kecil yang kita tak boleh tengok dengan mata kasar. So kita boleh tengok menggunakan mikroskop. Ni semua adalah yang kita tengok menggunakan mikroskop. Ini semua adalah yang kita tengok menggunakan mikroskop. So untuk organisma unisel yang kamu kena tahu ada 5, iaitu pauce, P-A-Y-C-E, P-A-Y-C-E, paramecium, ameba, yeast, Chlamydomonas, euglena. Ingat ada 5. Untuk organisma multisel ada 3 yang wajib kamu kena ingat, iaitu SHM, spirogyra, hydra, M, muko. Boleh? Ada 3. Boleh faham ni? Boleh now kita sambung lagi. Cikgu, adakah organisma unisel dengan multisel ni haiwan ataupun tumbuhan? Adakah dia berada di alam haiwan ataupun berada di alam tumbuhan? Jom kita tengok pula. Macam mana pula ni? Adakah dia ni spesies haiwan ataupun spesies tumbuhan? Sebab tadi cikgu kata yang kat depan sekali tadi cikgu kata organisma ni dia benda hidup. So kalau dia benda hidup bermaksud dia sama ada haiwan ataupun tumbuhan. Betul tak? Kalaulah dia tu pokok bunga raya, dah tertentu dah dia tu spesies tumbuhan. So macam mana pula dengan yang ni cikgu? Macam mana pula dengan organisma unisel dan multisel ni? Adakah dia tu spesies haiwan ataupun adakah dia tu spesies tumbuhan? Dia di alam yang mana cikgu? Jom kita tengok pula. Dia di alam yang mana? Adakah dia di alam tumbuhan ataupun dia di alam haiwan? Jom kita tengok sama-sama. Sekarang ni cikgu main bulat-bulat pula dah. Ada bulat merah, ada bulat hijau. Nampak kan? Ada bulat merah, ada bulat hijau. Kita ingat balik unisel, uni, satu. Multi, banyak. Cikgu tulis lagi sekali kat sini. Sekarang ni kat sini cikgu ada buat
Ada dua bulatan, satu bulatan hijau dan satu bulatan merah. Pada pendapat kamu lah, kamu rasa yang bulatan hijau ni dia jenis spesies apa? Tumbuhan ataupun haiwan? Sat, cikgu rasa macam ada orang masuk lah. Sat, cikgu tengok. Ha, bulatan hijau tu kamu rasa tumbuhan ataupun haiwan? Tumbuhan. Oh, Syamimi. Okay, Syamimi. Hai Syamimi. Jom. Ha, kamu rasa yang warna hijau tu spesies tumbuhan ataupun haiwan? Tumbuhan. Oh, bisa. Wow, so clever satu Ibu Zain ni. Okey, yang warna merah pula spesies apa? Haiwan. Haiwan. Sebab dia ada haiwan dengan tumbuhan je. Dia kalau hijau tu tumbuhan, mesti merah tu haiwan. Cikgu ni lah, macam lah kami tak tahu. Cik. Okey, jom kita tengok. Okey, yang warna hijau yang cikgu bulat warna hijau. Kita tengok yang warna hijau dulu Okey, yang saya bulat warna hijau. Saya ambil pen hijau lah. Okey, yang saya bulat warna hijau ini adalah alam tumbuhan ataupun sejenis spesies tumbuhan. Apa dia? Iaitu kita ada Chlamydomonas. Okey, kita ada Chlamydomonas ni under unicell Okey, lepas tu under multicell kita ada muko. Lepas tu kita ada Spirogyra. Okey, so ini adalah alam tumbuhan. Cikgu tulis tumbuhan. Okey, tumbuhan. Okey, ini pun tumbuhan. Okey, kemudian saya ada bulatkan juga warna merah. Ni warna merah ni iaitu kita ada ameba dan juga paramecium di bawah unicell. Manakala hydra di bawah multicell. So tadi kamu kata dia adalah dalam spesies haiwan. Dalam spesies haiwan. Okey, so cikgu tulis dulu. Dia adalah dalam spesies haiwan. Okey, nampak? Okey, sekarang ni cikgu, kenapa Euglena ni dia ada dua? Dia ada dua gelong cikgu, dia ada dua bulatan. Satu warna merah dan satu lagi warna hijau. Kami tak faham cikgu. Adakah dia tu spesies apa tu? Tumbuhan ataupun haiwan? Untuk Euglena. Euglena, nampak tak? Euglena tu cikgu letak dua kat situ. Dia ada yang warna hijau dan juga ada warna merah. Ada hijau ada merah. So kamu rasa-rasa Euglena ni adakah dia jenis spesies tumbuhan ataupun haiwan? Haiwan dan tumbuhan. Ui, bijaknya. Siapa tu? Afiq ke? Okey. Ya, okey. So Euglena ini, Euglena ini di bawah dia mempunyai kedua-dua ciri haiwan dan juga tumbuhan. Euglena ni dia mempunyai kedua-dua. Okey, mempunyai kedua-dua ciri. Kedua-dua ciri iaitu ciri tumbuhan dan juga ciri haiwan. Dia ada kedua-dua ciri tumbuhan dan juga ciri haiwan. Okey, sebab tu cikgu buat bulat tu. Okey, cikgu buat bulat tu dia ada dua bulat tu. Dia ada dua bulat iaitu bulat hijau dan juga bulat merah. Okey cikgu, kenapa dia ada dua ciri? Saya tak faham kenapa dia ada dua ciri. Okey, ciri yang pertama dia mempunyai kedua-dua ciri. Okey, ciri yang pertama adalah ciri tumbuhan. Okey, kenapa dia ada ciri-ciri tumbuhan? Sebab dalam badan dia ni, dalam badan dia ni ada kloroplas. Dalam badan dia ni ada kloroplas. Kloroplas ni ada pada tumbuhan. Kenapa kloroplas ada pada tumbuhan? Kloroplas ni nak buat apa? Dalam badan dia ada kloroplas. Kloroplas ni kita nak buat apa ni? Apa fungsi kloroplas ni? Apa fungsi dia? Untuk serap apa? Siapa ingat? Siapa ingat balik yang ni? Untuk serap apa? Tenaga cahaya. Ya, bijak, untuk menyerap cahaya matahari kan. Tenaga cahaya. Nak menyerap cahaya matahari nak buat apa cikgu? Panas sat lagi cikgu. Kenapa dia nak menyerap cahaya? Fotosintesis. Wow, so clever. Mikael ke tu? Untuk menjalankan proses fotosintesis. Nak menjalankan proses fotosintesis. So bila dia menjalankan proses fotosintesis, dia buat apa sebenarnya tu? Bila dia menjalankan proses fotosintesis, sebenarnya dia sedang membuat makanannya sendiri. Dia berupaya untuk membuat makanannya sendiri. Okey, membuat makanan sendiri. Yang disimpan dalam bentuk glukos lah. Glukosa. Okey, so kat sini untuk Euglena, very the special one. Euglena ni special kerana dia mempunyai kloroplas.
Okey, dalam badan dia ni. Nampak hak panjang-panjang ni? Okey, dia mempunyai kloroplast dalam badan dia. Okey, so kloroplast ini, kloroplast ini, cikgu ambil pen colour lain side, biru. Okey, so kloroplast ini tujuannya adalah untuk menyerap cahaya matahari. Okey, kenapa dia serap cahaya matahari? Untuk menjalankan proses fotosintesis. So Euglena ini berupaya untuk membuat makanannya sendiri. So dia mempunyai ciri-ciri tumbuhan. Boleh? Cikgu, kenapa pula dia mempunyai ciri-ciri yang haiwan tu pula? Okey, macam mana dia ada ciri-ciri haiwan? Okey, kita tengok pula ciri-ciri haiwan. Okey, inilah. Okey, untuk ciri-ciri haiwan, biru juga tak apa nak nampak. Merah lah. Okey, untuk ciri-ciri haiwan, nampak tak ni? Mana apa Ibulah ini. Okey, nampak tak dia macam ni? Nampak dia macam ada satu panjang kat sini. Ni. Okey, nampak yang panjang ni. Okey, yang ni ini kita panggil sebagai flagella. Okey, flagella ataupun flagellum dalam bahasa Inggeris. Okey, dia seperti ekor lah, dia tail. Okey, seperti ekor. So apa tujuan flagella ni? Apa tujuan flagella ni? Okey, flagella ni tujuannya adalah untuk membolehkan dia bergerak. Okey, membolehkan Euglena ini bergerak. Membolehkan ia bergerak. Okey, so dia bergerak seperti haiwan. Dia boleh berupaya bergerak seperti haiwan. Ni, yang ni dia berupaya bergerak seperti haiwan. Sebab itulah Euglena ini mempunyai dua ciri yang mempunyai kedua-dua ciri, iaitu ciri tumbuhan dan juga ciri haiwan. Boleh? Dia mempunyai kedua-dua ciri, iaitu ciri tumbuhan dan ciri haiwan. Ciri tumbuhan sebab dia mempunyai kloroplast yang berupaya membuat makanannya sendiri, manakala ciri tumbuhan dia mempunyai flagella ataupun flagellum, yang berupaya membolehkan dia bergerak seperti haiwan. Very the special one. Okey, boleh Boleh faham tak setakat ni? Boleh faham tak kelas setakat ni? Boleh. Okay, very good. Cuba tengok, ada satu organisma tu dia tak ada circle. Dia tak ada bulat hijau, dia tak ada bulat merah. Organisma apa tu? Kenapa dia tak ada pula bulat hijau dengan bulat merah tu? Organisma apa? Yeast. Yeast. Okey, kesian kat yeast. Sampai hati tak bagi bulatan kat dia. Okey, cuba tengok yeast. Okey, yeast dia tak ada bulat hijau, dia tak ada bulat merah. So kenapa? So yeast ni sebenarnya spesies apa? Adakah dia under haiwan ataupun tumbuhan? Makanan. Oh, yeast ni sejenis makanan. Okey, so yeast ni, tengok yeast ni, yeast sebenarnya dia bukan. Kalau cikgu tu, Allah Akbar. Apa ni, sabar tu, tak habis itu lagi. Okey, sorry. Jadi cikgu mepet tadi ni. Okey. Oi, ada orang masuk. Okey, jap, ada orang masuk. Tengok siapa yang masuk. Ni, apa orang panggil Aisyah kan? Welcome Aisyah. Okay, tak apa Aisyah. Follow je Aisyah. Okay, jom Aisyah. Cikgu dah sampai sini dah. Okay. So sekarang ni kita tengok balik. Kita tengok balik. Ni, sini yeast. Okay, yeast ni dia bukannya tumbuhan dan dia juga bukan haiwan. Yeast ni dia bukan. Okay, saya nak guna pen colour apa lagi ni Okay, kalau saya guna ni nampak Okay, yeast ni bukan. Okay, bukan spesies haiwan dan juga dia juga bukan spesies tumbuhan. Okay, bukan kedua-dua kategori tersebut. Okay, bukan sejenis haiwan ataupun bukan sejenis tumbuhan. Okay, so itu yeast. Yeast pun special juga. Tapi dia di bawah kategori unicell. Okay, boleh? Okay, nampak tak kat sini? Boleh faham tak cakap ni? Boleh faham? Boleh. Boleh Okay, very good. Okay, now cikgu serasa macam susah lah nak ingat cikgu. Macam mana cikgu nak ingat dia tu haiwan atau tumbuhan kalau tiba-tiba dan soalan dia suruh kategori kan? Okay, jom cikgu tunjukkan cara nak ingat. Okay, cikgu padam dulu yang ni. Tak boleh nak padam dah sebab okay, jap, tak boleh nak padam sebab tadi saya buat keep. Okay, okay, jom kita tengok macam mana cara nak ingat. Okay, macam mana cara nak ingat dia tu spesies apa. Okay, jom kita tengok sama-sama. Okay, tengok sama-sama macam mana cara nak ingat. Okay, kamu ingat balik tadi Pauce tadi.
Okay, P-A-Y-C-E. P-A-Y-C-E. Okay, tak berapa nak jelas ni. Okay, cikgu tulis bagi jelas sikit lagi. Okay, P-A-Y-C-E. Ingat balik, P-A-Y-C-E. Pauce ni. Okay, P-A-Y-C-E ni di bawah organisma unisel. Betul? Di bawah organisma unisel. Okay, kita ingat yang pertama, ingat hak depan sekali ni. Okay, paramecium. Paramecium. Okay, paramecium adalah haiwan. Paramecium, kingdom of animals. Okay, di bawah alam haiwan. Ameba. Ameba. Ameba juga di alam haiwan. Ameba juga di alam haiwan. Tengok hak depan. Depan dua, paramecium dengan ameba haiwan. Okay, Chlamydomonas. Chlamydomonas belakang ni. Chlamydomonas tumbuhan. Okay, tumbuhan. Chlamydomonas tumbuhan. Okay, Euglena. Euglena paling belakang sekali. Paling belakang. Special. Special. Kenapa special? Sebab dia ada kedua-dua ciri. Iaitu tumbuhan dan haiwan. Euglena. Very special. Tumbuhan, haiwan. Tumbuhan, haiwan. Okay, now cikgu. Yang kat tengah-tengah. Ni yang kat tengah-tengah. Nampak? Kat tengah-tengah ni. Okay, kat tengah-tengah. Very, very the special one. Kenapa dia very, very the special one? Dia bukan. Okay, bukan haiwan dan bukan tumbuhan. Bukan haiwan dan bukan tumbuhan. Yang kat tengah-tengah. Okay, so nampak tak pembahagian dia kat situ? Okay, pauce ni. Dua kat depan. Okay, so kamu tengok balik. Dua kat depan, paramecium dengan ameba adalah spesies ataupun di bawah kategori haiwan. Manakala Chlamydomonas, okay, Chlamydomonas adalah tumbuhan. Euglena yang kat hujung ni tumbuhan dan haiwan. Manakala yeast kat tengah-tengah ini bukan haiwan ataupun tumbuhan. Okay, boleh Boleh ni? Boleh tak? Boleh. Boleh Okay, now kita tengok di bawah kategori multisel pula. Multisel. Cikgu multisel macam mana dah tadi? Okay, multisel SHM. Ingat balik SHM kita tadi. Apa dia SHM ni? Okay, S yang kat depan, Spirogyra. Spirogyra adalah tumbuhan. Di bawah kingdom tumbuhan, Spirogyra. Okay, kemudian M kat belakang ni. M kat belakang ini juga di bawah kategori tumbuhan. Okay, lepas tu kamu tengok very special one yang kat tengah-tengah ni. Kat tengah-tengah ni special pula Hydra ni. Okay, diapit oleh. So dia adalah haiwan. Kat tengah-tengah tu haiwan. Okay, hujung sebelah sini tumbuhan, di tengah-tengah adalah haiwan. SHM. Tu cara nak ingat. Yang ni adalah di bawah kategori multisel. Okay, dapat? Dapat tak ni? Boleh faham? Boleh. Boleh faham? Okay, very good. Okay, now cikgu terus lagi. Apa lagi? Okay, cuba teka. Cikgu, tadi cikgu tunjuk organisma yang kecil-kecil je yang boleh ditengok dengan mata kasar je, yang boleh ditengok dengan mikroskop je. Kan? Okay, sekarang ni cuba teka. Sebab saya ni adakah saya organisma unisel atau multisel? Okay, ni handsome kamai ni. Ni, lepas tu comel kamai ni, kucing ni. Ni pun cantik juga ni, bunga matahari ni. Okay, so kamu rasa-rasa yang ni organisma kita yang pertama. Okay, organisma kita yang pertama adalah manusia. Kamu rasa dia unisel atau multisel? Multisel. Kenapa dia multisel? Mempunyai sel yang semua banyak. setuju, tak ada halangan. Wow, very the clever one. Kerana dia mempunyai sel yang banyak. Dia adalah multisel. Kan, kita sebagai manusia ni, manusia tak akan ada satu sel je. Kita ada banyak sel. Nanti kita akan belajar jenis-jenis sel tersebut. Kita ada sel darah merah, sel darah putih. Kan? Okay, sel pembiakan, ovum, sperm. So kita ada banyak jenis sel. Bukannya ada satu sel sahaja. Okay, so yang nanti kita akan belajar, so manusia adalah sejenis organisma multisel. Okay, kucing. Multisel. Iya. Multisel juga dia pun. Multisel juga kucing. Okey, pokok bunga matahari. Multisel. Juga multisel. Wah, bijak dah hampa semua ni. Okey, dia juga adalah multisel. Mempunyai banyak sel. Okey, boleh faham?
Boleh Okey, so semua ni, so kat sini Boleh. kamu tengok organisma yang besar-besar itu adalah organisma multisel lah. Organisma multisel. So yang cikgu bagi contoh SHM tu adalah organisma multisel yang sangat-sangat kecil yang boleh dilihat dengan mikroskop sahaja. Okey, boleh Ada soalan tak setakat ni nak tanya? Tak ada. Tak. Very good. Okey, so ini adalah pengelasan. Ni pengelasan yang cikgu buat lah. Okey, so yang ini cikgu rasa kamu dah clear dah berkaitan dengan pengelasan haiwan dan tumbuhan serta sel tumbuhan dan juga sel haiwan. Okey, now cikgu nak tunjuk kepada kamu sedikit video. Video untuk kita tengok dengan lebih jelas organisma unisel dan multisel. Okey. So sekarang ni cuba tengok. Sekarang ni saya stop dulu. Okey, cuba tengok. Ini kamu rasa-rasa organisma apa ni? Sejenis apa ni? Chlamydomonas ke, Euglena ke, Paramecium ke, Ameba ke, Chlamydomonas. Spirogyra. Wih, bijaknya. Ini adalah Chlamydomonas. Yang ni yang kita tengok di bawah mikroskop. Yang ni yang kita tengok di bawah mikroskop. So ini adalah Chlamydomonas. Lagu ni rupa Chlamydomonas rupanya di bawah mikroskop. Nampak tak dia macam ada kat sini ni? Urat putih ni. Korang nampak tak kesel saya ni? Tanda kesel yang ada tanda ni. Nampak tak? Nampak. So kamu nampak tak kat sini? Dia macam ada sesumut ni. Nampak tak? Nampak tak? Okay. Tapi dia tak berwarna sangat sebab dia warna clear. So ini adalah Chlamydomonas. Tengok Chlamydomonas Okay, so Chlamydomonas ini adalah tumbuhan di bawah kingdom tumbuhan. Okay. Now, kita tengok yang seterusnya. Ni, yang seterusnya. Ni apa dia ni kamu rasa-rasa ni? Paramecium. Paramecium. Okay, so ini adalah Paramecium. Ni Paramecium So kalau kamu tengok yang ni kat tepi-tepi dia ni sebenarnya dia ada banyak silia ni kat tepi-tepi dia ni. Silia tu apa cikgu? Silia tu dia macam bulu-bulu kecil-kecil kat sini. Ini adalah Paramecium. Paramecium di bawah kategori haiwan. Okay, iaitu haiwan unisel. Okay, ni Paramecium. Okay, very good. Okay, sekarang ni kita tengok yang seterusnya. Ni Paramecium Nampak dia bergerak tu. Okay. Lepas tu ni apa dia pula ni? Kamu rasa-rasa apa ni? Ni apa? Adakah tadi Paramecium dah? Chlamydomonas dah? So kamu rasa ni apa? Adakah dia Euglena, Ameba? Euglena. Okay, Euglena. Ni Euglena tapi dia tak nampak sangat dia punya flagella dia tu. Sebab flagella dia tu yang membantu dia bergerak tu dia clear, warna clear. So macam tak apa nak jelas Okay, so ini adalah Euglena. Okay, ini adalah Euglena. Boleh Euglena dia menunjukkan kedua-dua ciri iaitu ciri haiwan dan juga ciri tumbuhan. Okay, boleh. So ni sangat-sangat kecil lah sehingga pembesaran yang 4,400 kali pembesaran baru nampak ni. Okay, and then ni apa dia pula ni? Ameba. Nampak tak pergerakan ameba ni perlahan je kan? Okay, so ameba ni dia boleh bergerak lah sebab dia di bawah spesies haiwan juga. Okay, so ini adalah ameba di bawah spesies apa tadi? Haiwan. Ni ameba. Okay, boleh? Boleh Nampak Nampak dia bergerak tu? Nampak kan? Nampak dia bergerak macam tu. Okay, very good. Okay, now kita tengok yang seterusnya. Ni apa dia ni? Cikgu macam gelang mak saya lah saya tengok. Macam gelang mak saya lagu ni. Cuma gelang mak saya dia warna emas. Ni warna hijau. Ni apa dia ni? Spirogyra. Yang ni adalah Spirogyra. Yang ni adalah Spirogyra. Yang ditengok di bawah mikroskop lah. Tengok ni Spirogyra Okay, boleh? Seterusnya. Okay, seterusnya. Ni apa dia ni? Hydra. Ni dia ada bulat kat atas ni. Dia ada bulat. Cuba kamu tengok. Kalau ada bulat apa dia? Ada bulat-bulat ni. This one is mungko. This is mungko. Cikgu tak sama pun dengan gambar rajah cikgu lukis tadi. Gitulah gambar rajah kita biasalah. Okay, so ini adalah mungko ni. Kalau kamu tengok macam mana nak cam dia mungko, dia ada bulat ni. Mana tadi yang ada bulat tadi? Ni ada bulat tu. Ni nampak ada bulat ni Okay, so ini adalah muko tau. Ini adalah muko. Ada bulat macam tu. Okay, boleh
Ni yang dilihat di bawah mikroskop. Kita tengok dengan mata kasar kita tak nampak. Okay, so yang ni yang kita tengok di bawah mikroskop. Okay, seterusnya. Seterusnya. Ni apa dia ni? Ni apa ni? Hydra. Hydra. Ni bawah hydra. Okay, ini adalah hydra. Boleh? Ni hydra. Ini adalah rupa dia hak sebenar lah. Ni rupa dia yang sebenar. Ini adalah hydra. Okey. Dah? Ada soalan tak nak tanya setakat ni? Ni so kamu tengok hydra macam tu. Ada soalan tak nak tanya setakat ni? Tak ada? Dah faham? Boleh. Okey, very good. Okey, now kamu dah kenal dah rupa dia apa semua macam mana. Okey, jom kita jawab soalan. Okey, sekarang ni kita nak jawab soalan. Okey, jom kita jawab soalan. Okay, make sure kamu bersedia dengan modul masing-masing. Bersedia dengan modul masing-masing, kita nak jawab soalan. Okay, tengok soalan yang pertama. Soalan yang ketiga. Soalan pertama, kedua kita dah bincang kan. Okay, sekarang ni kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Okay, benda hidup dapat dikelaskan kepada organisma unisel dan multisel. Kita tahu cikgu kamu belajar tadi, kan? Organisma hidup boleh dikelaskan kepada unisel dan multisel. Okay, now dia tanya, soalan senangnya. Apakah yang dimaksudkan dengan organisma unisel? Apa maksud organisma unisel? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Uni satu. Organisma yang mana? Uni satu, very clever one. Organisma yang terdiri daripada satu sel sahaja. Satu sel sahaja. Bagus. Okey, kita ingat balik kalau multisel banyak. Lebih daripada satu. Lebih daripada satu. Lebih daripada satu. Okey, very good. Okey, dapat semua soalan nombor satu tu? Senang sangat tu soalan nombor satu. Dapat semua? Dapat. Okey, sekarang ni kita pergi kepada soalan nombor dua. Soalan nombor dua. Kelaskan organisma-organisma di bawah dalam kategori yang berikut. Okey, kita ada sekarang ni organisma apa yang kita ada? Cikgu besarkan sikit. Okey, kita ada muko. Okey, we have here, kita ada muko. Okay, kita ada hydra, kita ada amoeba, and then we have chlamydomonas. So dia suruh kamu kelaskan, adakah dia tu di bawah spesies apa? Adakah dia di bawah spesies apa? Adakah dia di bawah spesies unisel ataupun multisel? Dan adakah dia tu haiwan ataupun tumbuhan? Okay, cepat. Siapa nak bagi tahu kat cikgu jawapan kat sini dulu? Kat situ. Dia unisel dan dia adalah haiwan. Yang mana satu? Adakah muko? Adakah hydra? Adakah amoeba? Adakah paramecium? Kalau kamu rasa susah, ingat balik. Unisel, cara nak ingat kita Pauce tadi. Chlamydomonas. Cara nak ingat kita HHM. Ingat balik. Ya, apa jawapannya? Unisel? Chlamydomonas. Unisel haiwan ni, haiwan. Amoeba. Bukan fikiran tak dah. Dia kata amoeba tak dah. Okey, cikgu tulis dulu amoeba kat sini Okey, amoeba. Okey, amoeba. Kemudian tumbuhan. Jenis tumbuhan. Dia unisel, jenis tumbuhan. Kamu pilih dalam kategori Pauce ni. Apa dia? Amoeba kita dah pilih, saya terpangkar. Amoeba, kita buang dulu. Amoeba kita dah pilih. Okay. Hydra. Mana ada hydra kat sini? Pauce ni. Kamu pilih under Pauce ni. So apa jawapannya? Cikgu. Tukar apa tu, haiwan tadi Chlamydomonas, tumbuhan amoeba. Apa ni? Dah betul dah ni amoeba ni. Ingat balik. Ingat balik Pauce kita tadi. Ingat balik Pauce kita tadi. Yang kat depan ni paramecium. Okey, ingat balik ni kan paramecium. Yang ni amoeba.
Betul lah. Okay, Patut balik pula. Ah. Betul. So yang ini adalah haiwan. Ini haiwan. Tumbuhan Chlamydomonas. Haiwan. So tumbuhan apa dia? Chlamydomonas. Tumbuhan adalah Chlamydomonas. Chlamydomonas. Okay. So yang kat belakang ni, ingat balik yang kat belakang ni Chlamydomonas. Okay, Chlamydomonas. Cik tak mak pula tu. Chlamydomonas adalah tumbuhan. Ingat balik. Kan cikgu cakap tadi yang kat belakang tu. Yang kat tengah-tengah ni, yang special kat tengah-tengah ni adalah dia bukan tumbuhan. Dan bukan haiwan. Lepas tu Euglena kat belakang sekali ni. Okay, Euglena kat belakang sekali ni. Ada dua-dua. Tumbuhan dan haiwan. Baik. Okay, boleh? Okay, so kat sini unicell. Kami ingat macam ni. Okay, ingat balik macam ni. Boys and girls, tengok betul. Okay, unicell, kamu pilih je di bawah pauce ni. So depan ni, paramecium dengan ameba ini adalah haiwan. Manakala Chlamydomonas ini tumbuhan. Okay. So jawapannya, betul tak ameba kat sini? Ameba Betul. adalah haiwan. Okay, betul. Okay, ada tak Chlamydomonas betul ke salah? Betul, confirm. Confirm, betul. Okay, dapat? Boleh Okay, now kita tengok pula multicell. Okay, multicell kamu pilih di bawah kategori SHM. Di bawah kategori SHM. Okay, so apa jawapannya untuk haiwan kat sini? Hydra. Ni pergi tadi. Hydra. Haiwan adalah Hydra. Okay, jom kita tulis Hydra kat sini. Okay, Hydra. Okay, manakala tumbuhan? Moko. Okay, betul tak? Sebab ingat balik kita buat SHM tadi. SHM kat sini, ini tumbuhan. Ni tumbuhan, yang ni pun tumbuhan. Tapi yang apik tengah-tengah ini haiwan. Tadi ingat tak tadi? SHM. Yang apik kat tengah-tengah, tak boleh lagi jauh dia kena kuning. Yang apik kat tengah-tengah ini adalah haiwan. Kedua yang kat belakang ini adalah tumbuhan. Boleh? Sebetul lah. Betul tak jawapan kita? Betul. Okay, so betul. Betul. Okay, boleh? Dapat tak? Dapat tak ni? Dapat. Dapat. Okay, very good.